Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Okey, kita nak lihat buku aktiviti sains tahun 3. Jadi cikgu nak bincangkan sedikit latihan kamu tentang meramal dan berkomunikasi. Jadi soalan yang cikgu berikan, cikgu minta kamu siapkan muka surat 7 dalam buku aktiviti muka surat 7. Dalam latihan muka surat 7 ini, dia melibatkan dua kemahiran sekaligus, iaitu membuat inference dan meramal. Lim dan rakannya menjalankan penyiasatan terhadap pergerakan kereta mainan di atas kadbord menggunakan dua magnet butang seperti dalam ranjah di bawah. Jadi sebelah kiri sebelum ditolak, sebelah kanan selepas ditolak. Okey, di bawah ini letaknya magnet A di bawah kereta tu. Bawah kadbord tu ada pula magnet B. Jadi magnet A dan magnet B ini saling bertemu. Sama. Okey, tengok. Ini selepas ditolak kamu nampak pergerakan kereta mainan itu telah berubah kedudukan. Mari kita lihat soalan yang pertama. Tulis pemerhatian kamu. Jadi diminta dalam sini adalah pemerhatian kamu terhadap kereta mainan selepas magnet ditarik. Selepas magnet B ditolak. Jadi mana satu magnet B? Itu dia. Magnet yang di bawah. Magnet yang di bawah ditarik atas magnet A. Sekiranya magnet B ni kita tolak seperti yang kamu lihat pada tangan ni. Okey, magnet B tu tolak. Apakah yang berlaku? Dia minta kamu tuliskan pemerhatian. Jadi dia minta pemerhatian terhadap kereta mainan. Jadi kita jawab tentang kereta mainan. Kereta mainan tersebut bergerak mengikut arah magnet B ditolak. Okey, jadi kereta itu bergerak. Pergerakan dia bagaimana? Dia mengikut arah pergerakan tolakan magnet B. Okey, dalam gambar ni magnet B tolak ke sebelah kiri, maka kereta mainan itu juga bergerak ke sebelah kiri. Okey, jadi cikgu ulang balik jawapan dia. Kereta mainan bergerak mengikut arah magnet B ditolak. Okey. Jadi seterusnya kita lihat pada soalan 2. Berikan inference kamu berdasarkan penyiasatan di atas. Sekarang dia minta inference. Jadi kamu ingat boleh tajuk inference. Inference adalah kita memberi jawapan kita memberi sebab yang logik, munasabah terhadap pemerhatian yang telah kita lakukan. Jadi pada soalan pertama kita dah jawab tentang pemerhatian. Jadi sekarang kita nak jawab kenapa dia berlaku begitu. Kenapa kereta itu bergerak sekali dengan magnet B itu. Okey, magnet B tolak ke kiri, kereta tu pun bergerak ke kiri. Kenapa? Itu the big why. Kenapa? Apakah yang menyebabkan perkara itu terjadi? Jadi soalan pertama dah tanya pemerhatian. Soalan kedua inference, maka terus kita jawab dengan kerana. Terus jawapan kamu kerana. Kerana magnet B dan magnet A saling menarik antara satu sama lain. Jadi kita tak boleh, maksudnya dia melekat lah, dalam bahasa senangnya dia melekat. Tetapi kita tak boleh bagi jawapan melekat sebab dia melekat lebih kepada gam. Benda yang melekat, yang ini dia dipanggil, dia ditarik. Bila magnet kita sebut sebagai ditarik antara satu sama lain. Itulah inference ataupun sebab kenapa dia bergerak mengikut magnet. Okey, soalan ketiga, ramalkan. Ini baru masuk soalan ramalan. Perkara yang akan berlaku kepada kereta mainan jika magnet B diterbalikkan. Okey, jadi magnet dia ada dua kutub ataupun dua bahagian yang berlainan arah. Satu di belah hujung, satu hujung, dan kutub yang kedua berada di hujung yang satu lagi. Kedua-dua ni kutub ini mempunyai medan magnet yang berbeza lah. Jadi dia akan, kalau kita letakkan yang berlainan, magnet kutub yang berlainan, utara dan kutub selatan diletakkan sekali, maka mereka akan saling menarik antara satu sama lain. Tetapi sekiranya kita meletakkan pada kutub yang sama, contoh kutub utara dan kutub utara, atau kutub selatan dan kutub selatan, maka dia akan menolak antara satu sama lain. Jadi selalu cikgu bagi contoh, ni contoh tau, untuk senang kamu ingat. Jadi kalau magnet ni, kalau dia sama-sama jantina, tak boleh kahwin.
Okey, lelaki dengan lelaki tidak boleh kahwin. Kalau lelaki dan perempuan baru dia boleh berkahwin. Kalau perempuan dengan perempuan pun tak boleh. Jadi samalah macam jantina, macam kutub. Kalau kutub sama, utara dan utara tidak boleh melekat. Dia akan menolak antara satu sama lain. Selatan, kutub selatan dan kutub selatan juga saling menolak antara satu sama lain. Tadi magnet tadi sudah melekat. Maksudnya dia adalah dua kutub yang berlainan. Sekiranya diterbalikkan magnet B, maka kedua-dua magnet akan menolak antara satu sama lain kerana mereka berada pada kutub yang sama. Jadi jawapan dia ramalan yang kamu perlu tulis dalam tu ramalan perkara yang berlaku pada kereta mainan. Okey, jadi kereta mainan tu akan ditolak. Okey, kereta mainan akan bergerak ditolak sekiranya jika magnet B diterbalikkan. Jika terbalikkan magnet B, dia akan menolak, magnet B akan menolak kereta A, maka kereta A itu akan bergerak. Macam tadi dia ikut saja mana arah pergerakan magnet B sebab dia ditarik antara satu sama lain. Tapi bila kita terbalikkan, kereta itu akan bergerak menjauhi magnet B. Okey, itulah jawapan yang boleh kamu masukkan ke dalam soalan 3. Baik, seterusnya kita lihat muka surat seterusnya, itu muka surat 8. Ada 4 gambar. Okey, gambar pertama, baju basah akan menjadi apa selepas beberapa jam di bawah pengaliran udara. Maksudnya udara bergerak, udara yang bergerak dikenali sebagai angin. Jadi ada angin, baju yang basah kena angin selama beberapa jam, dia akan menjadi kering. Okey, menjadi kering. Dia membantu dalam proses penyejatan air yang terdapat pada baju tersebut. Seterusnya soalan nombor 2, air akan jadi apa jika air dibiarkan mengalir ke dalam sinki yang tersumbat. Jadi air itu tidak boleh pergi ke mana-mana, maka dia akan berkumpul di dalam sinki tersebut. Selepas satu masa, air dalam sinki itu akan melimpah keluar daripada sinki. Jadi air akan melimpah jika air dibiarkan mengalir ke dalam sinki yang tersumbat. Soalan 3, perenang yang paling hadapan akan apa dalam acara renang? Jadi dalam acara renang kita tahu kita akan mencari yang mana yang akan sampai dulu. Jadi perenang yang paling hadapan dia akan sampai dulu. Okey, jadi dia akan sampai dulu, maka dia akan jadi pemenang. Perenang yang paling hadapan akan memenangi pertandingan tersebut dalam acara renang. Okey, kita masukkan menang pun boleh. Okey, akan sampai dulu pun boleh. Okey, selagi jawapan tu logik, cikgu terima. Soalan nombor 4. Kupu-kupu dalam bekas tertutup akan apa jika dibiarkan lama tanpa udara? Bekas yang tertutup tidak dapat dimasuki oleh udara. Jadi setiap organisma hidup memerlukan udara untuk bernafas. Sekiranya dibiarkan terlampau lama, maka kupu-kupu itu akan mati. Okey, kupu-kupu dalam bekas tertutup akan mati jika dibiarkan lama tanpa udara. Jadi selesai aktiviti 8. Kita lihat muka surat ke-9. Okey, ini berkomunikasi. Bagaimana kita pindahkan jadual yang di atas, data yang telah kita kumpulkan, kita tulis dalam jadual dan memindahkan ke dalam bentuk yang lain, iaitu bentuk carta palang. Okey, yang kamu belajar adalah dalam bentuk carta palang. Jadi atas ni dikenali sebagai jadual dan bawah kita kena melukis carta palang. Jadi bila kita nak berkomunikasi, kita nak menyampaikan maklumat, kita mesti ada tajuk. Jadi tajuk dia adalah cara rakan-rakan datang ke sekolah setiap hari. Yang atas tu, cara rakan-rakan datang ke sekolah setiap hari. Kamu boleh tuliskan di atas ni dia punya tajuk, tuliskan di atas. Kemudian kita kena ada 2 paksi. Di bawah dia punya paksi X. Okey, dia melintang macam tu. Kemudian dia ada paksi yang menegak, paksi Y. Okey, pada paksi X kita masukkan cara murid ke sekolah. Ni. Tuliskan di bawah cara murid ke sekolah. Di sebelah paksi yang menegak ini, mencencang ini, kamu masukkan bilangan murid. Tulis kat sini, bilangan murid. Tulis lengkap lah. Cikgu tak boleh nak tulis tu. Tak ada pen. Okey, dah masukkan situ. Belah bawah cara murid ke sekolah.
sebelah atas ni bilangan murid. Masukkan cara-caranya kat bawah. Pertama, berjalan kaki. Tulis kat sini. Kamu nak tulis melintang pun tak apa. Berjalan kaki. Menunggang basikal. Kemudian membonceng motosikal. Dan akhir sekali menaiki kereta. Jadi ada empat tajuk kat bawah. Kamu letakkan garis. Garis, 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 garis. Kemudian di sini kamu ada 6. Paling kecil ialah, kita tengok. Paling kecil adalah 5. Paling tinggi 11. Okey, jadi data ada tak berapa jauh. Kamu letakkan 1. Letakkan nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sampailah 11. Lajak sampai 12 pun tidak ada masalah. Okey, itu lebih mudah. Kamu juga boleh buat dua-dua. Tapi yang mudah kamu buat satu-satulah. Setiap satu garis nilainya 1. Kamu buatlah. Tulislah setiap garis itu 1, 2, 3 sehinggalah 11. Kemudian kamu lihat maklumat pertama berjalan kaki 6. Kamu buat satu palang sehinggalah kamu tengok nombor 6. Katakan kat sini 6. Kamu buat palang sama dengan 6 tu. Kemudian kamu lukiskan ke bawah untuk menjadikan dia palang yang penuh. Kemudian yang kedua, menunggang motosikal. Yang ini menunggang motosikal. Menunggang basikal. 8. Kamu cari nombor 8. Okey, katakan 8 sini. Kamu gariskan 8. Kemudian kamu bentukkan carta yang palang yang penuh. 5. Cari nombor 5. Gariskan dekat nombor 5 dan bentukkan. Dan akhir 11. Sama juga kaedah yang sama. Okey. Maaf cikgu punya lukisan tak cantik lah sebab cikgu guna tangan lukis. Kalau cikgu guna pen, insya-Allah lah lawa. Okey. Okey, tapi guna tangan agak susah lagi cikgu nak lukis. Jadi kamu guna pembaris, guna pensel dan sebagainya, cikgu yakin lah kamu boleh buat lebih cantik daripada apa yang cikgu buat. Okey, itulah contoh bagaimana kamu nak melukiskan sebuah carta palang. Okey, cikgu rasa ada 3 soalan tu saja untuk hari ini. Okey.